Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi saya Nur Kristina Izzati binti Azhar daripada PAKK 3 PPISMP Jun 2022. Dalam pembentangan pada kali ini saya akan melakukan sedikit huraian berkait dalam mengaitkan antara model konseptual kurikulum permata-negara KPN dan kerangka kurikulum standard prasekolah kebangsaan dengan matlamat kurikulum bagi tugasan 3 dalam PAKK 1094 pengenalan kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Sebelum saya mulakan pembentangan dengan lebih lanjut, di sini saya senaraikan isi kandungan di dalam slide paparan pada kali ini, iaitu saya akan mulakan pembentangan dengan menceritakan sedikit pengenalan berkaitan kurikulum. Kemudian saya akan menjelaskan matlamat kurikulum permata-negara dan kurikulum standard prasekolah kebangsaan, dan seterusnya saya akan melakukan perkaitan antara model konseptual kurikulum permata-negara dengan matlamatnya. Kemudian saya akan meneruskan dengan perkaitan antara kurikulum antara kerangka kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK dengan matlamat KSPK, dan yang terakhir saya akan menamatkan sesi pembentangan dengan sedikit penutup. Baiklah, sebagai pengenalan, kurikulum mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka didefinisikan sebagai senarai isi kandungan dan skop sesuatu subjek pembelajaran di dalam institusi pendidikan, yang mana kurikulum ini digunakan bertujuan sebagai panduan di dalam pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran PDP dalam sistem pendidikan itu sendiri bagi menjamin penghasilan PDP yang baik dan berstruktur. Penggubalan kurikulum diwujudkan penggubalan kurikulum dilakukan bagi mewujudkan suatu kurikulum yang terbaik dan terkini mengikut peredaran zaman, yang mana di dalam proses penggubalan ini kurikulum akan dirangka, disusun semula dan ditambah baik kandungannya bagi memenuhi keperluan semasa negara dan dalam mencapai standard tertentu mengikut perkembangan dan peredaran zaman. Kita akan meneruskan dengan agenda kita yang kedua, iaitu dalam menerangkan matlamat kurikulum permata-negara dan kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Baiklah, di sini saya sertakan matlamat kurikulum permata-negara KPN dan juga matlamat kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK. Kita akan lihat secara satu persatu. Baiklah, yang pertama, matlamat kurikulum permata-negara KPN. Matlamat KPN adalah untuk menyediakan program asuhan dan didikan awal yang bersepadu untuk kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun, yang mana kurikulum ini juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk mendapat pengalaman pembelajaran yang berkualiti, pengalaman pembelajaran awal yang berkualiti untuk melahirkan model insan negara yang mempunyai sahsiah yang mulia, kerohanian yang mantap, kecerdasan intelek yang tinggi, menghargai kepelbagaian budaya, patriotik dan mengamalkan gaya hidup sihat. Seterusnya, terdapat matlamat KSPK, yang mana KSPK dibentuk bertujuan untuk mengembangkan potensi murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dalam menyuburkan serta aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Jadi penubuhan matlamat KSPK ini juga untuk meningkatkan kemahiran kanak-kanak, menanamkan keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri murid agar mereka dapat bersedia untuk menghadapi cabaran dan mengikuti pembelajaran yang seterusnya, iaitu pada peringkat yang seterusnya, bermula dengan selepas prasekolah mereka akan menyambung ke peringkat aliran perdana sekolah rendah dan seterusnya sekolah menengah sehingga yang seterusnya.
Jadi melalui kedua-dua matlamat kurikulum ini, kita dapat melihat sedikit persamaan antara matlamat KPN dan juga matlamat KSPK, yang mana kedua-dua kurikulum ini memfokuskan perkembangan menyeluruh kanak-kanak, iaitu dari aspek jeris, jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Kemudian kedua-dua matlamat ini kedua-dua kurikulum ini mempunyai matlamat untuk memberikan pendidikan awal kepada kanak-kanak, dan yang terakhir kurikulum ini dibentuk bagi tujuan menyediakan pengalaman pembelajaran yang berkualiti, menyeronokkan dan kreatif kepada kanak-kanak. Kita akan melihat pula kepada aspek perbezaan antara kurikulum permata negara KPN dan juga kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK. Baiklah, seperti yang dijelaskan di dalam kedua-dua matlamat kurikulum ini, matlamat KPN permata menyasarkan kanak-kanak yang berumur antara 0 hingga 4 tahun, manakala KSPK menyasarkan kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Kurikulum permata meliputi bidang asuhan dan didikan awal, manakala KSPK pula memfokuskan bidang pendidikan di dalam kurikulumnya. Kemudian dari segi konsep kurikulum, kurikulum permata menetapkan matlamat untuk membina model insan yang seimbang dari segala aspek, manakala di dalam KSPK matlamatnya adalah untuk mengembangkan potensi kanak-kanak secara menyeluruh dan bersepadu. Di dalam kurikulum permata terbentuknya model konseptual kurikulum permata negara, manakala di dalam KSPK melalui matlamat KSPK terbentuknya kerangka kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Dan yang terakhir, kurikulum permata memfokuskan pelaksanaan bidang asuhan dan didikan awal yang diaplikasikan di taska, manakala untuk KSPK pula kurikulum ini diterapkan dan dilaksanakan di prasekolah. Secara keseluruhannya, kita dapat melihat 3 langkah ke arah pembelajaran bermakna di dalam pembentukan kurikulum, yang mana sesebuah kurikulum akan dibentuk bermula dengan penetapan matlamat kurikulum itu sendiri, dan seterusnya akan cenderung mendorong kepada pembentukan model kurikulum ataupun kerangka kurikulum, dan yang terakhir barulah pelaksanaan pembelajaran bermakna dapat dijalankan oleh guru-guru ataupun masyarakat sekeliling mengikut apa yang telah dirangka di dalam model dan kerangka kurikulum. Terus kepada perkaitan antara model konseptual kurikulum permata negara dengan matlamat kurikulum permata negara. Seperti yang saya telah jelaskan sebentar tadi, di dalam kurikulum permata negara terdapat model konseptual yang dibentuk bagi mencapai matlamat kurikulum permata negara, yang mana di dalam model konseptual ini terdapat amalan asuhan dan juga bidang pembelajaran untuk perkembangan kanak-kanak yang ditetapkan untuk mencapai matlamat kurikulum permata dalam menyediakan asuhan dan didikan awal kepada kanak-kanak yang berusia antara 0 hingga 4 tahun. Jadi berdasarkan Rajah 1.0, Rajah 1.0 memaparkan pelibatannya menyeluruh daripada pelbagai aspek dan pelbagai pihak seperti pendidik, ibu bapa, komuniti dan sistem dalam mewujudkan keseimbangan perkembangan kanak-kanak. Di dalam Rajah 2.0 pula, saya menyenaraikan amalan asas asuhan yang diterapkan di dalam model konseptual kurikulum permata negara, yang mana mengandungi 4 aspek utama, iaitu pemakanan seimbang, keselamatan kanak-kanak, penjagaan dan latihan urus diri bayi dan kanak-kanak, dan yang keempat ialah amalan pengasuhan. Berdasarkan Rajah 3.0 pula, terdapat senarai bidang pembelajaran untuk perkembangan kanak-kanak yang diterapkan dan ditekankan di dalam model konseptual kurikulum permata negara bagi mencapai matlamat kurikulum, yang mana mengandungi 6
bidang perkembangan yang utama, iaitu perkembangan sasiah, sosio-emosi dan kerohanian, perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik, perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran, perkembangan fizikal dan psikomotor, dan yang terakhir ialah perkembangan kreativiti dan estetika. Berikan saya ruang untuk menerangkan dengan lebih lanjut bagi menerangkan contoh berkaitan antara model konseptual kurikulum perkhidmatan negara dengan matlamat kurikulum perkhidmatan negara. Baiklah, di sini saya melampirkan asas asuhan kanak-kanak, yang mana di dalam matlamat kurikulum perkhidmatan negara sendiri menekankan untuk menyediakan amalan asuhan kepada kanak-kanak berusia 0 hingga 4 tahun. Jadi di sini saya mengambil salah satu daripada amalan asuhan yang diterapkan di dalam model konseptual kurikulum perkhidmatan negara, iaitu amalan asuhan melalui pemakanan seimbang. Baiklah, melalui amalan asuhan pemakanan seimbang ini, model konseptual menekankan penerapan amalan gaya pemakanan yang sihat dan seimbang dengan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi di dalam model konseptual ini juga ia menekankan untuk para pendidik menyediakan makanan-makanan yang segar dan berkhasiat mengikut kuantiti yang bersesuaian dengan kanak-kanak dari segi bilangan kanak-kanak dan dari segi keperluan pemakanan kanak-kanak itu sendiri. Baiklah, di dalam model konseptual ini, pembelajaran bermakna ditekankan untuk diterapkan di dalam setiap sesi pengajaran dan pembelajaran PDP ketika di taska. Jadi melalui pembelajaran bermakna ini, para pendidik perlu menyediakan aktiviti hands-on sebagai contoh aktiviti membuat sandwich di dalam sesi PDP bersama kanak-kanak, yang mana melalui aktiviti membuat sandwich ini, kanak-kanak dapat mengetahui keperluan dan kepentingan pengambilan diet pemakanan yang seimbang. Kita dapat melihat apabila sebuah sandwich itu dihasilkan oleh kanak-kanak itu sendiri, kanak-kanak akan lebih peka akan kandungan keseluruhan nutrien di dalam pemakanan yang mereka ambil. Seperti yang kita dapat lihat di dalam sandwich, terdapat nutrien karbohidrat melalui pengambilan roti, terdapat juga nutrien protein daripada pengambilan telur ataupun ayam, dan seterusnya terdapat juga nutrien vitamin daripada pengambilan sayur-sayuran seperti salad, tomato dan timun. Jadi melalui perkara ini, kanak-kanak akan lebih peka dan cakna bahawa setiap hidangan yang mereka ambil, tidak kira untuk hidangan sarapan pagi, makan tengah hari maupun makan malam, setiap hidangan itu perlulah mengandungi nutrien yang mencukupi bagi mewujudkan pengambilan diet yang seimbang. Jadi dalam masa yang sama juga, melalui aktiviti hands-on membuat sandwich ini, kanak-kanak akan digalakkan untuk melakukan komunikasi aktif antara sesama rakan, terutamanya rakan-rakan yang pelbagai kaum, melalui kerja aktiviti berkumpulan. Jadi melalui amalan asuhan pemakanan seimbang ini, kanak-kanak model konseptual itu sendiri melalui usaha para pendidik di taska dapat mencapai matlamat yang ditekankan di dalam kurikulum perkhidmatan negara ini, yang mana amalan asuhan pemakanan seimbang ini dapat menyediakan amalan asuhan itu sendiri kepada kanak-kanak, yang mana di dalam matlamat asalnya kurikulum perkhidmatan negara akan menyediakan asuhan kepada kanak-kanak berusia 0 hingga 4 tahun. Selain daripada menyediakan amalan asuhan tersebut, usaha penerapan model konseptual kurikulum perkhidmatan negara ini juga dapat melahirkan kanak-kanak yang mengamalkan gaya hidup sihat, yang mana tertera di dalam matlamat kurikulum perkhidmatan negara untuk melahirkan modal insan yang mengamalkan gaya hidup sihat. Yang terakhir, melalui amalan asuhan ini juga,
kanak-kanak akan diterapkan dengan nilai kesantunan dan hormat menghormati sesama rakan yang pelbagai kaum. Perkara ini menepati dengan matlamat yang telah diutarakan di dalam matlamat kurikulum perkhidmatan negara dalam melahirkan modal insan yang mempunyai sahsiah yang mulia serta menghargai kepelbagaian budaya apabila mereka kanak-kanak berinteraksi dengan aktif dan bersopan santun sesama kanak-kanak yang lain dalam menghasilkan sesuatu projek. Seperti projek membuat sandwich ini, kita dapat mewujudkan perpaduan di dalam kalangan kanak-kanak itu sendiri apabila kanak-kanak itu berkongsi bahan dan peralatan yang disediakan oleh para pendidik bersama dengan rakan-rakan yang lain bagi menjayakan proses penghasilan sandwich itu sendiri. Baiklah, kita teruskan dengan contoh perkaitan antara model konseptual kurikulum perkhidmatan negara dengan matlamatnya untuk bahagian bidang pembelajaran dalam untuk menjamin perkembangan kanak-kanak. Baiklah, seperti yang kita cakna, di dalam matlamat kurikulum perkhidmatan negara itu sendiri menekankan hasrat untuk menyediakan didikan awal kepada kanak-kanak berusia antara 0 hingga 4 tahun. Jadi, melalui matlamat tersebut terciptalah model konseptual yang mengandungi bidang pembelajaran untuk perkembangan kanak-kanak. Seperti yang kita tahu di dalam bidang pembelajaran ini dan juga seperti yang telah saya terangkan sebentar tadi, di dalam bidang pembelajaran untuk perkembangan kanak-kanak ini yang mengandungi 6 aspek utama. Jadi di dalam perkaitan ini saya akan mengambil contoh bagi perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Baiklah, berdasarkan model konseptual, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik ini menekankan penerapan kemahiran penaklukan, numerasi dan penyelesaian masalah di dalam diri kanak-kanak. Melalui perkembangan awal matematik dan pemikiran logik ini juga, model konseptual menekankan agar kanak-kanak dapat mengenal dan membeza nombor, bentuk dan saiz. Selain itu, kanak-kanak juga perlu dididik untuk mampu menyelesaikan operasi-operasi mudah di dalam matematik selain memahami dunia persekitaran dan membuat tafsiran kendiri secara logik. Baiklah, melalui model konseptual ini, para pendidik perlu berusaha untuk menyediakan pembelajaran bermakna yang dapat menggalakkan kemahiran kanak-kanak ini untuk menyelesaikan sesuatu masalah secara logik. Sebagai contoh, para guru boleh menyediakan aktiviti-aktiviti menyusun objek mengikut warna ataupun aktiviti susun suai gambar atau lebih dikenali sebagai jigsaw puzzle. Baiklah, melalui pembelajaran bermakna ini dengan mengikut kepada apa yang ditekankan di dalam model konseptual bagi bidang perkembangan awal matematik dan pemikiran logik, perkara ini dapat membantu mencapai matlamat kurikulum perkhidmatan negara dalam melahirkan modal insan yang mempunyai kecerdasan intelek yang tinggi apabila kanak-kanak ini mampu untuk mencapai kemahiran untuk mengecam corak, termasuklah warna, bentuk dan saiz, serta kanak-kanak ini mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mudah secara kendiri. Selain dapat meningkatkan kecerdasan intelek, kanak-kanak ini juga dapat mampu untuk menghadapi cabaran di dalam pendidikan dan kehidupan mengikut peredaran zaman, yang mana sebagai contoh, apabila kanak-kanak ini mampu untuk mengira untuk menyelesaikan operasi mudah di dalam matematik, kanak-kanak ini walaupun di usia yang muda, mereka dapat menguruskan pengiraan wang secara kendiri dengan mudah apabila mereka mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi melalui kemahiran
Melalui bidang pembelajaran perkembangan awal matematik dan pemikiran logik, kanak-kanak yang ditekankan dengan kemahiran penaklukan, numerasi dan penyelesaian masalah ini dapat mengaplikasikan kemahiran tersebut di dalam kehidupan realiti mereka, sama ada di rumah, di sekolah, di taska maupun bersama dengan masyarakat keliling. Kita beralih pula kepada agenda yang keempat, iaitu berkaitan antara kerangka kurikulum standard prasekolah kebangsaan dengan matlamat kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK. Sebagai pengenalan, KSPK, kerangka kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK, mengandungi 6 tunjang utama di dalam kerangkanya, iaitu terdapat tunjang kemanusiaan, tunjang kerohanian, sikap dan nilai, tunjang komunikasi, tunjang keterampilan diri, tunjang perkembangan fizikal dan estetika, dan juga tunjang sains dan teknologi. Baiklah, melalui tunjang-tunjang yang ditekankan di dalam kerangka KSPK ini, setiap tunjang mempunyai tujuan dan sasarannya yang tersendiri. Baiklah, di dalam seperti yang kita lihat, bagi tunjang kerohanian, sikap dan nilai, kerangka KSPK menekankan terhadap penghayatan kanak-kanak dalam amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai. Kemudian untuk tunjang komunikasi, kerangka KSPK menekankan pendedahan kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi. Yang seterusnya, bagi tunjang keterampilan diri, kerangka KSPK menekankan pemupukan kepimpinan dan sasiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Kemudian terdapat tunjang perkembangan fizikal dan estetika, yang mana kerangka KSPK sendiri menekankan akan perkembangan jasmani dan kesihatan diri untuk kesejahteraan diri kanak-kanak, dan seterusnya pemupukan daya imajinasi, kreativiti, bakat dan apresiasi. Yang kelima, terdapat tunjang sains dan teknologi di dalam kerangka KSPK, yang mana melalui tunjang ini kerangka KSPK menekankan akan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik serta pengetahuan dan kemahiran matematik yang perlu diterapkan di dalam diri kanak-kanak. Dan yang terakhir, iaitu tunjang kemanusiaan. Melalui tunjang kemanusiaan ini, kerangka KSPK menekankan kepada kanak-kanak akan pendedahan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar, tempat, negara dan global. Baiklah, melalui tunjang ini juga kanak-kanak akan ditekankan berdasarkan kerangka untuk melakukan pendekatan penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan di dalam kalangan murid. Di sini, saya akan melakukan suatu contoh berkaitan antara kerangka kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK dengan matlamat KSPK itu sendiri. Jadi, seperti kita tahu, seperti yang telah saya jelaskan sebentar tadi, di dalam kerangka KSPK mempunyai 6 tunjang utama. Jadi, di sini saya lampirkan berkaitan antara tunjang perkembangan fizikal dan estetika dengan matlamat KSPK. Jadi melalui tunjang perkembangan fizikal dan estetika ini, kita dapat melihat yang mana kerangka KSPK menekankan perkembangan jasmani dan kesihatan diri kanak-kanak selain daripada perkembangan kreativiti, imajinasi, bakat dan apresiasi. Baiklah, melalui penerapan pematuhan terhadap kerangka KSPK ini, guru-guru perlu menyediakan pembelajaran bermakna kepada kanak-kanak seperti aktiviti-aktiviti yang merangsang kemahiran motor halus, motor kasar, kemahiran manipulatif dan juga pergerakan berirama. Okay, di sini saya lampirkan contoh aktiviti, iaitu aktiviti berlari mengikut laluan. Baiklah, melalui pelaksanaan aktiviti
berlari mengikut laluan ini. Guru-guru sudah pasti dapat menerapkan konsep belajar sambil bermain di dalam kalangan kanak-kanak, yang mana menepati fitrah semula jadi kanak-kanak itu sendiri, iaitu bermain. Okey, pada masa yang sama, guru juga dapat membantu untuk kanak-kanak menguatkan otot mereka seperti otot kaki, melatih koordinasi mata dan kaki serta mengawal kelajuan pergerakan mereka. Baiklah, melalui pelaksanaan pembelajaran yang bermakna ini berdasarkan tunjang perkembangan fizikal dan estetika, guru-guru dapat mencapai beberapa matlamat di dalam matlamat KSPK sendiri. Okay, di sini saya lampirkan yang mana melalui tunjang perkembangan fizikal dan estetika dan aktiviti berlari mengikut laluan ini, guru-guru dapat melahirkan kanak-kanak yang sihat, cergas dan cerdas. Okey, di samping itu persekitaran pembelajaran yang disediakan oleh guru juga menyeronokkan, yang mana guru-guru menerapkan konsep belajar sambil bermain. Di samping perkara ini dapat memelihara kestabilan emosi tanpa tekanan sewaktu menjalani proses PDP oleh kanak-kanak. Perkara ini bukan sahaja dapat mengurangkan risiko mengalami masalah kesihatan dalaman seperti masalah kesihatan obesiti, darah tinggi, dan juga kandungan gula yang tinggi dalam badan. Kanak-kanak juga dapat para guru juga dapat menggalakkan interaksi yang aktif antara kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak pelbagai kaum. Baiklah, melalui sedikit penerangan berkaitan dengan risiko mengalami masalah kesihatan. Apabila guru-guru menyediakan aktiviti berdasarkan tunjang perkembangan fizikal dan estetika, kanak-kanak bukan sahaja dapat dilatih untuk memahiri kemahiran motor kasar dan motor halus, malah kanak-kanak ini juga dapat dikurangkan risiko menghidapi penyakit apabila kanak-kanak itu diterapkan dengan aktiviti yang bersifat menyeronokkan dan kreatif sehingga dapat mengurangkan tekanan di dalam diri kanak-kanak itu. Lantas kanak-kanak akan lebih berminat untuk bergiat aktif dan melibatkan diri di dalam sesi pembelajaran. Perkara ini seperti yang kita lihat, keseluruhan aktiviti di dalam tunjang perkembangan fizikal dan estetika ini dapat menepati dan mencapai matlamat kurikulum standard prasekolah kebangsaan, iaitu untuk mengembangkan potensi murid melalui kemahiran motor kasar dan motor halus secara menyeluruh dan bersepadu, meliputi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Okey, kita dapat lihat di sini apabila kanak-kanak menjalani aktiviti-aktiviti fizikal, yang pasti jasmani mereka akan lebih kuat dan tegak. Emosi mereka juga akan semakin memulih dan tidak terganggu apabila kanak-kanak ini dapat menjalani sesi pembelajaran yang menyeronokkan. Okey, selain itu, apabila kanak-kanak menjalani aktiviti-aktiviti fizikal, kanak-kanak dapat menggalakkan kemahiran sosial di dalam kehidupan mereka apabila kanak-kanak itu dapat berinteraksi dan berkomunikasi sewaktu sesi pembelajaran bersama kanak-kanak yang lain, kerana setiap aktiviti fizikal tidak semestinya melibatkan pelibatan keseluruhan pelajar. Melalui penyediaan persekitaran pembelajaran yang bermakna ini juga, kanak-kanak dapat meningkatkan keyakinan diri untuk berinteraksi bukan sahaja dengan rakan, malah dengan guru mereka, bertepatan dengan matlamat kurikulum standard prasekolah kebangsaan, iaitu untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri murid agar mereka bersedia untuk menghadapi cabaran dan mengikuti pembelajaran seterusnya. Perkara ini membuktikan melalui penerapan kerangka KSPK
seperti tunjang perkembangan fizikal dan estetika, kanak-kanak ini dapat bersedia menyiapsediakan diri mereka untuk menjalani kehidupan dan pembelajaran pada masa akan datang. Sebagai penutup, secara keseluruhannya kita dapat melihat bahawa model dan kerangka kurikulum dapat dijadikan panduan di dalam pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran PDP untuk menjamin perkembangan kanak-kanak pada tahap yang optimal. Jadi, setiap pendidik bertanggungjawab untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang bermakna, berkualiti, kreatif dan menyeronokkan kepada kanak-kanak. Jadi melalui pembentangan ini, kita juga dapat melihat bahawa model konseptual dan kerangka kurikulum perlu dipatuhi dan diamati dengan sebaiknya bagi mencapai matlamat kurikulum di dalam pendidikan awal kanak-kanak. Di sini saya lampirkan juga senarai rujukan yang digunakan sepanjang proses penghasilan bahan pembentangan ini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.